yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ni kita dapat menyambung sikit lagi muzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, Riyadhus Salihin. Baik, kita masih membicarakan dalam babut taubah, bab berkenaan dengan taubah, dengan kitab Riyadhus Salihin. Kita berada pada hadis yang ke-17. 16 hadis yang ke-17 pada hari ini insya-Allah. Baik. Dalam beberapa hadis yang lalu kita melihat bagaimana kasih sayangnya Allah Taala kepada manusia ni. Allah Taala sentiasa memberi peluang kepada manusia untuk mengampunkan dosa kita. Dalam bab yang lalu juga kita belajar bagaimana Allah Taala begitu sukanya bila satu orang yang jauh pada Allah dan dia patah balik kepada Allah Taala. Dia taubat dan dia nak balik kepada Allah Ta'ala, sehingga digambarkan oleh Nabi SAW macam mana satu orang yang kehilangan barang dan dia putus asa daripada nak jumpa barang tersebut. Tiba-tiba dia jumpa balik. Bila dia jumpa tu dia rasa seronok yang amat-amat sehingga tersasul lidah dia menyebut bahawa Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Tersasul pasal seronok sangat. Seronok yang amat-amat. Begitulah digambarkan oleh Nabi SAW. Begitu gembira, iaitu suka dan ridhanya Allah bila satu orang hamba tu dia jauh daripada Allah, dia tinggalkan rumah Allah, dia tinggalkan daripada mengingat Allah Ta'ala, kemudian dia dapat berpatah balik, ataupun satu orang dapat bawa dia untuk berpatah balik. Allah suka, Allah ridha kepada dia. Sangat Allah Ta'ala suka kepada orang tersebut. Baik, kemudian pada hari ini kita masih lagi bicarakan tentang taubat. Tapi tajuk kita pada hari ini, bilakah pintu taubat tu akan tertutup? Bila taubat satu orang hamba tu akan tertutup? Bila satu orang hamba tu dia minta kepada Allah Ta'ala pengampunan, tapi Allah tak dengar perayuan dan pengampunan tak akan diberikan kepada dia. Kita tahu sifat Allah Ta'ala daripada bab-bab sebelum ni, Allah sentiasa menanti permohonan ampun, permohonan maaf. Allah sentiasa nak bagi kepada hamba yang mohon maaf pada dia. Tapi ada keadaan-keadaan yang mana pintu taubat Allah tertutup. Baik. Yang pertama dalam hadis ni, baginda Nabi SAW bersabda bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat qabla, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, daripada maghrib, daripada arah barat, taballahu alaih, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Daripada hadis ni baginda Nabi SAW nak menceritakan apa? Jangan tangguh taubat. Dan kedua, baginda Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita bahawa ada saat dan ketikanya bahawa pintu taubat ni akan tertutup. Satu orang dia nak minta taubat kepada Allah Ta'ala, bila dia tengok, dia nampak azab Allah Ta'ala, tanda-tanda kiamat dah berlaku. Matahari ni terbit belah timur, tenggelam belah barat. Satu hari dia bangun tidur, tiba-tiba nampak matahari terbit belah barat. Terbit belah barat itu adalah petanda kiamat yang besar. Kata kiamat nak berlaku dah. Bila matahari terbit daripada arah barat, maka pada ketika itu taubat satu orang hamba takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini di antara amaran kepada kita, jangan menangguhkan taubat. Baik. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika fala yanfa'u nafsan imanuha.
pada hari yang akan datang sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan kamu maka takkan memberi manfaat pada ketika itu akan satu jiwa pun oleh iman mereka. Allah dah bagi isyarat, nanti mai satu hari bila terbit saja tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda kiamat, pintu taubat tertutup pada ketika itu. Iman mereka tak akan bagi manfaat. Baik, ini di antara tanda pintu taubat tertutup secara umum. Pada ketika itu orang yang minta taubat, maka takkan diterima taubat dia pada ketika itu. Baik, hadis seterusnya menceritakan kepada kita pula tentang pintu taubat adakala tertutup pada individu-individu tertentu pada saat yang tertentu. Bila satu orang nak mati. Firaun, dia ketika hidup, dia penipu pada Nabi Musa AS ni banyak kali. Kata dia nak taubat lah, nak patah balik lah, macam-macam. Beberapa kali, akhirnya bila azab diangkat, lepas tu dia patah balik. Mula dia kata, okeylah Musa, aku pun dah setujulah kalau macam ni, tolonglah selesaikan masalah ni. Allah hantar saja bala, hantar mai katak-katak lah segala bala dekat dia. Dia kata tak boleh nak buat, settle lah, macam ni tak boleh selesai. Musa tolonglah suruh Tuhan angkat balik ni semua. Kan, sampai dalam pinggan makanan masuk mai katak mah. Ni bukan katak yang satu lagi yang orang bicara time-time ni. kan ni katak lain. Zaman berkatak hakiki. Baik, masa ketika tu Nabi Musa AS doa, kemudian dia patah balik. Mengaku pula dia Tuhan. Banyak orang kata Firaun ni punya teruk. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Kita pun lebih kurang macam tu juga, tak banyak sikit. Kan? Bila kena ujian sikit, ya Allah, ampunlah ya Allah. Ingat ke Allah ni. Subuh daripada bangun lewat sampai tahajud pun bangun. Malam semayang hajat ni, sampai tikang semayang tu pun boleh menangis. Kan? Lepas saja masalah tu, lupa pula jalan ke masjid. Sedekah tahlil ni tu saya cerita lah. Orang miskin kira pantang lalu depan dia nak sedekah. Masa susah tu. Sangkut dengan kes mahkamah, sangkut dengan kes tu, sangkut dengan masalah ni, masalah tu. Baru nampak Allah. Ya Allah, kan? Nak sakit di hospital nak operation. Anak nak operation, isteri nak operation. Punyalah nampak Allah Ta'ala. Macam-macam cerita. Kan? Lepas tu, dia pula lost daripada operation. Tak nampak masjid dah. Sedekah pun dah hilang dah. Allah Rabbi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kadang-kadang Allah nanti bagi ujian kepada kita. Supaya kita patah balik ingat kepada Allah. Dan ujian tu kadang-kadang merupakan rahmat kepada kita. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah Ta'ala, firman Allah dalam surah As-Sajdah, kadang-kadang kami akan merasakan kepada mereka azab yang ringan-ringan, ujian yang ringan-ringan, duna, bukan azab yang besar-besar. Tujuan pasal apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka ni, moga-moga mereka ni akan berpatah balik. Manusia kan bila senang kadang dia lupa kepada Allah Ta'ala. Bila dia susah dia teringat kepada Allah Ta'ala. Ghalibnya lagu tu. Tapi kalau senang susah pun tak ingat ke Allah Ta'ala, yang ni memang kaki raplah. Kan? Senang pun tak ingat Allah, susah pun tak nampak Allah juga. Yang ni ghaflah sungguh lah. Kan? Normal biasanya manusia, kadang dia senang ni, dia sibuk, dia lupa, dia tak dan, dia tak sempat, macam-macam ada. Tapi bila susah sikit, kadang dia teringat, ya Allah, ampunlah aku ya Allah. Kan? Macam-macam lah kan. Mula teringat kepada Allah Ta'ala. Jadi kata Allah, kadang-kadang aku bagi sikit-sikit ujian kat mereka. Bukan benci. Bukan nak sakiti mereka. La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka patah balik. Teringat balik. Dulu lupa jalan ke masjid surau, lah ni ingat balik. Dulu dah Quran pun tak ada nak tengok, lah ni
duk ketuk debu pula, mula nak tengok balik, kan? Dulu lupa nak sedekah, lah ni teringat nak sedekah balik, kan? Benda-benda yang Allah Ta'ala larang dulu kadang semua dia sapu, lah ni teringat nak tinggal dosa-dosa tu. Oh, ujian aku ni mungkin kerana aku tak jaga mulut, ujian aku ni mungkin kerana aku tak jaga mata, ujian ni mungkin aku kerana tak jaga hubungan silaturrahim, ujian ni datang mungkin kerana yang tu dan yang ni. Dia muhasabah, dia dapat tinggalkan dosa dan dia patah balik kepada Allah. Tujuan Allah Ta'ala bagi ujian, walaupun nampak sebagai ujian, kadang ianya adalah rahmat kepada kita. La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka berpatah balik kepada Allah Ta'ala. Tetapi, kalau diberi ujian pun dia tak patah balik juga. Dia tak nampak juga Allah Ta'ala. Nabi sebut, ada satu saat dan ketika doa dia, permohonan taubat dia, walaupun sempurna cukup syarat dia, tapi bila sampai saat dan ketika tersebut, maka taubat dia takkan diterima. Bila tu? Abdurrahman Abdullah ibn Umar an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Baik. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ni daripada Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah Taala, yaqbalut taubatal 'abdi, akan menerima taubat hambanya, malam yugharghir, selama mana nyawanya tidak sampai ke kerengkung." Gharghir ni apa dia? Gharghir ni tasilu ruhuhu halqumahu minal ghargharatin. Bila roh satu orang ni nak meninggal dunia sampai ke halqum dia, hampir nak keluar, nak tinggalkan badan dia, pada ketika tu dia kata aku bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka pada ketika tu taubat dia takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Ghargharah ni, kita masukkan ayak ke dalam mulut, lepas tu bila kita kumuk, kita letak di kerengkung kita ni, antara nak tenggelam masuk dengan tak, kita buat galak tu kan. Yang itulah tempat had ghargharah. Gharghara yugharghiru. Tempat ghargharah. Roh tempat terakhir roh sebelum keluar. Dia keluar sikit sampai ke kerengkung ni. Bila nyawa dah sampai ke kerengkung, maka pada ketika tu taubat dia tak diterima. Baik, para ulama bincang pasal apa Allah tak terima? Tak boleh bagikan last chance. Kan? Orang lain ni dia tanya tak ada ke? Takkan Allah Ta'ala nak buat lagu tu. Kan? Takkan nak buat lagu tu. Takkan tak boleh bagi last chance. Bagi kat hang macam-macam chance hang buat bagi jadi belacan. Kan? Masa nak meninggal baru nak ingat kat Allah. Kan? Macam tu punya keadaan yang ada. Kenapa pada ketika tu dia tak diterima? Baik, sebahagian ulama dalam kitab Dalilul Falihin, Allamah Ibn Allan membahaskan, antara sebabnya pada ketika tu iman dia, kalau dia beriman pada Allah Ta'ala, iman dia pada ketika tu bukan lagi dengan bil ghaib, dengan perkara yang ghaib. Diterima iman satu orang ni ketika beriman dengan benda yang kita tak nampak. Kita tak nampak Allah Ta'ala. Tapi makin kita meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Ta'ala, penghampiran kita kepada Allah tu dapat dirasai oleh kita. Kita beriman dengan malaikat, kita tak nampak malaikat. Kalau kita nak keluar lepas sembahyang isyak, nampak malaikat Jibril bagi salam, Assalamualaikum, pakai sakarat tang tu ya, kan? Kan kita tak nampak. Benda ni semua kita tak nampak. Tetapi pada ketika satu orang nak meninggal dunia, maka dia akan nampak malaikatul maut. Maka pada ketika tu kalau dia beriman dengan musyahadah benda yang dia nampak. Dah nampak malaikat maut dah. Tu dia takkan tak boleh ikut last call memang dah nampak malaikat maut. Tak ada dah. Masa tu call memang tak sampai dah. Nombor yang anda dial tak dapat dihubungi. Dah habis dah.
Kredit habis dah. Kan? Dah tamat perkhidmatan dia. Rezeki dia di dunia dah habis dah. Maka pada ketika tu, nyawa dia ketika nak habis, maka pada ketika tu taubat dia pada ketika tu macam mana sungguh-sungguh pun tak diterima. Dah nampak dah. Kan? Mau tak taubat? Kan? Nampak malaikat maut dah. Masa ketika tu taubat tak diterima. Dan apa keadaannya satu orang, dia ni nampak dia tu macam nak meninggal dah. Kira nampak macam nyawa dia kat kerengkung dah. Dia duduk napas pun tak lepas. Khak. Orang baca Yasin, memang ingat kira selamat lah lepas ni malam ni. Tak tahu hidup balik. Dia ni kira garah-garah tak. Kan? Dah duduk bunyi dah. Lagu tu dah. Kan? Dia macam mana ni keadaan dia? Dia belum lah garah-garah. Di sini bukan bunyi itu yang dimaksudkan, tetapi yang dimaksudkan di sini nyawa benar-benar dah sampai ke penghujung dan dia dah hampir nak meninggalkan dunia. Dia akan nampak pada ketika itu malaikat maut, dan pada saat dan ketika itu taubat dia takkan diterima oleh Allah. Bahkan orang beriman pun pada ketika ni dia akan sangat menyesal. Orang beriman pun menyesal. Antara yang akan diperlihatkan kepada orang yang nak mati ni adalah kebesaran, kelebihan amalan sedekah. Dia nanti nampak ganjaran pahala sedekah. Silap hari bulan time tu dia beli sedekah segala apa yang dia ada. Anak dia pun tak lepas ni. Hang carilah sendiri dia sedekah sebab dia nampak dah pada ketika tu. Sebab tu pada ketika orang nak meninggal dunia, kalau dia nak infakkan harta dia 1/3 diterima. Lebih pada tu tak diterima. Dia wasiatkan tu itu ini tak diterima lebih pada 1/3. Sebab pada ketika dia nak meninggal dunia, dia dah nampak dah antara perkara yang diperlihatkan ganjaran pahala sedekah. Dulu dia genggam tak tirih, kan? Lepas tu nampak ganjaran sedekah, dia tahu dah aku tak boleh guna dah, aku nak pi dah, aku simpan kat depan ni pun tak guna, baik aku bawa pi sekali. Baru dia nak sedekah, tak diterima dah pada ketika tu. Habis dah. Habis dah pada ketika tu. Baik, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran. Untuk menguatkan perkara ni, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah Ta'ala menyebut, bukanlah, tiadalah taubat itu bagi orang-orang yang beramal keburukan, yang melakukan amalan dosa dan maksiat. Sampai bila? Hatta bila sampai saja saat ketika kematian seorang daripada mereka, bila nak mati, qal, dia berkata, tubtul ana, ya Allah, lah ni aku taubat, ya Allah, aku taubat dah, ya Allah. Masa dia hidup di dunia, ya'malus sayyi'at, buat dosa yang pada hidup di dunia ni. Berbagai maksiat yang dia buat, berbagai bentuk maksiat yang dia buat. Orang peringat pun dia kata ni, kubur masing-masing lah. Orang tolong peringat, dia kata kubur masing-masing. Kan? Macam dia dah balik pergi tengok dah sana, dia pun nak bagi hotel 5 star asing ke dalam tu kubur ke apa. Dia pilih main belak-belak kat orang. Kan? Ya'malus sayyi'at. Bukan saja dia tak amal soleh. Dia buat dosa. Dia langgar perintah Allah. Allah datangkan pesanan. Kadang Allah punya sayang kat kita ni, Allah Ta'ala datangkan orang tertentu, kawan kita peringat kat kita. Kawan kita peringat kat kita. Tapi kadang sombongnya manusia ni, kawan tolong peringat, dia bagi tahu pula. Dia pula flashback balik ni. Hang lani tu baru-baru. Dulu hang ni lagi 2 kali ganda pada aku. Sudut peringat aku lah. Kan? Kadang Allah Ta'ala datangkan peringatan melalui lidah keluarga dia. Anak dia tiba-tiba peringat kat dia. Abah, tengok sama abah, kita ni tak lama. Dia kata pula, ni, aku makan garam lebih daripada hang kita. Kan garam pula, darah tinggi pula. Kan? Dia memperemehkan nasihat orang. Allah punya sayang ni, pelbagai keadaan. Kadang Allah datangkan ujian. Orang tak tahu mana mai, tiba-tiba tegur kita pula. Sayangnya Allah. Tapi kadang manusia tak ambil peringatan. Dia sombong dan bokap.
Maka ya'malus sayyi'at, dia terus beramal saleh. Bila nak mati, tubtul ana inni, ya Allah, lah ni aku betul-betul telah bertaubat ya Allah. Pada ketika tu tak diterima taubatnya. Ketika menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kata beliau, huduruhu bi muayyanati malakil maut. Taubat dia masa ketika ini dengan kehadiran malaikat maut. Malaikat maut dah main, dah nampak malaikat maut pada ketika ni dia taubat. Maka taubat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain disebutkan, surah As-Sajdah ayat 11. Esok pagi insya-Allah kita baca. Banyak tempat ni semayang baca surah Sajdah ni kan. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul, nyatakan kepada mereka wahai Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mematikan sekalian kamu, akan mencabut nyawa sekalian kamu oleh malaikat maut yang diwakilkan kepada sekalian kamu. Kemudian kepada Tuhan kamulah akan dikembalikan sekalian kamu. Hampa ni esok ni akan dikembalikan kepada Allah. Malaikat maut nanti mai cabut nyawa. Bila malaikat maut mai cabut nyawa, siapa pun manusia mana, hebat lagu mana, sombong lagu mana, sibuk lagu mana pun, pada ketika tu sudah pastilah dia dah nampak kematian. Mestilah dia akan bertaubat. Taubat dia pada ketika tu kerana dia dah nampak. Jadi taubat dia pada ketika tu dah tak ada nilai di sisi Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Jadi Nabi bagi pesanan daripada hadis ni. Nabi bagi pesanan kepada kita, jangan menangguhkan taubat. Sebab kematian yang kita duk sebut ni, kita tak tahu bila nak berlaku. Siapa yang tahu kata bila nak datang nyawa, nak datang ke kengkung dia ni? Kita duk rasa kadang-kadang ada can lagi lah, dan lagi kot. Saya duk nampak lah ni macam okey lagi. Taklah nampak. Kawan tu nampak teruk dah. Kan? Yasin berapa kali dah dia pergi. Kan? Tapi tengok kawan tu hidup lama lagi. Kawan ni yang Yasin pun tak baca, dia jalan dulu. Kita tak tengok pada hari ni. Saya pun dalam tempoh-tempoh ni dekat 10 orang dah orang rapat dengan diri, kan, dengan kenalan yang dah tinggalkan dunia. 30 lebih. Ada satu orang kawan 29 hafiz Quran. Baguslah dia hafiz Quran. Kan? 29 tinggalkan dunia ni. Siapa nak sangka? Cergah ni tak usah ceritalah, cergah. Muda Arab asal Jordan, belajar sekali dulu. Tinggalkan dunia. Baru menikah. Dia ada kan, dia baru menikah, malaikat kata kesianlah bagi can baru menikah ya kan. Tak ada. Bila sampai masa ya malam yugharghir ni, Nabi bagi pesanan. Kata kita semua akan tempuh keadaan ni. Dan masalah dia, kita tak tahu bila yang akan berlaku ni, situasi ni akan berlaku kat kita. Allah sembunyikan kematian. Tu pun rahmat. Ada orang kata, kan bagus kalau Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap kita bila nak mati. Kita kalau tahu bila nak mati, tengok main date malaikat bagi tahu hang lagi 3 hari, tak makan, tak minum dah. Kan? Hidup ni pun tak enak dah. Hidup ni pun duk serabut dah, duk fikir. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan. Allah rahsiakan kematian. Jadi kematian tu akan datang bila-bila masa. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah bagi pesanan siap kat kita. Allah takkan lewatkan walaupun satu minit nafsan kepada seseorang tu. Idza jaa ajaluha, bila sampai saja ajal dia. Dan ajal datang dengan pelbagai bentuk. Kadang di luar kemampuan akal kita fikir. Dalam dia duduk elok-elok ya. Dia duduk sandak, tahu-tahu dia tarik nafas 2-3 nafas, meninggal. Ada orang lagu tu. Kan? Turun tangga. Siapa nak sangka? Dia turun tangga. Saya pun duduk di belakang dia, kita kata. Jangan susah hati, sekejap nak turun tangga elok-elok. No? Bukan jangan kita susah hati pula. Sekejap nak turun tangga pula teringat. Kan? Tak. Masalah dia, kematian ni Allah dah tentukan. Tapi Allah jadikan asbab. Sebab-sebab ya. Masa, saat dan ketika Allah dah tentukan. Tapi kita diajak oleh Nabi selalu minta husnul khatimah. Minta kematian yang buruk.
Tetapi kerana cinta dunia yang cukup hebat kat kita ni pada hari ni, doa kita ni minta syurga, minta mati baik ni nampak kurang. Pi haji pun minta, ya Allah bagi kaya. Pi haji pun duk minta harta lagi. Dah tinggal segala-galanya, pi haji pun minta harta. Orang nak pi haji pun pesan, tengoklah bagi rezeki saya luas sikit. kan? Tak salah. Awak salah ke? Tak salah. Tapi kita berapa banyak doa kita minta kepada Allah untuk kematian yang baik. Nabi suruh minta berlindung pada Allah daripada maitat su', kematian yang buruk. Su'ul khatimah, daripada kesudahan yang buruk. Mati tengah melakukan maksiat, mati tengah mengumpat, mati tengah tengok dosa dan sebagainya. Nabi ajak kita minta lindung pada Allah, minta mati yang baik. Cemburu kita tengok orang yang meninggal tengah sujud, tengah semayang subuh, tengah semayang zuhur, tengah semayang subhanallah. Tapi tuan-tuan, nak mati macam tu, dia kena hidup macam tu. Macam mana kita hidup, macam itulah kita mati. Selalu diberi perumpamaan. Lori yang bawa pasir, kalau dia berlanggar dengan apa-apa, yang akan keluar apa dia? Pasir lah. Kalau dia bawa gula, dia berlanggar accident ke apa, kan keluar gula lah. Dia bawa gula, tahu keluar pasir. Tak ke serabut? Dia duk bawa pasir, tapi bila berlanggar, dia harap-harap keluar gula. Tak jadilah. Hidup dia kalau melanggar perintah Allah Ta'ala, hidup dia dengan melakukan dosa, mengumpat, fitnah dan segala-galanya. Lepas tu nak mati, dia harap-harap dapat ucap kalimah La ilaha illallah, tengah sujud, husnul khatimah. Susahlah sikit. Bukan tak boleh, Allah Maha Pengampun. Kita duk cerita bab taubat, tetapi kehidupan dia tak menggambarkan kesudahan dia. Kehidupan dia tak menggambarkan kesudahan dia. Tetapi kalau dia stop, dia cepat-cepat, dia tarik handbrake pada dosa dia, dia taubat kepada Allah, Allah padam rekod dosa dia yang lama, semua Allah padam. Kecuali dosa dia dengan Allah. Dosa terbahagi kepada 3. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin bahagikan dosa kepada 3 bahagian. Satu dosa adalah tarkul wajibat, meninggalkan benda-benda yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Tarku wajibatullah, tarkul wajibatillah ya alaik, meninggalkan perkara-perkara yang Allah fardukan ke atas kita. Semayang tak buat, puasa tinggal, zakat tak bayar. Bagi dosa-dosa macam ni, kita kena taubat kepada Allah Ta'ala, sempurnakan syarat taubat. Sempurnakan syarat taubat, menyesal, at-taubatu an-nadmu, menyesal, azam, tak mau buat lagi, tak mau tinggal lagi salat, tak mau tinggal lagi puasa, tak mau tinggal lagi membayar zakat, azam tak buat dah. Tak tinggal dah, bukan tak buat dah. Tak tinggal dah, sekali tak buat dah. Tak tinggal dah perkara-perkara tersebut. Kemudian melaksanakan perkara tersebut. Qada balik kalau yang tinggal. Allah Ustaz, nak qada saya, bukanlah tak mau buat. Tapi kalau nak qada memang penat. Pasal apa? Saya bukanlah Ustaz, saya ni tak ada lah jahat tara mana, cuma semayang dia tak buat. Berapa lama? 60 tahun saja. 60 tahun saja. Sedap-sedap umur 70 lebih dah baru taubat. 60 tahun. Macam mana nak buat? Kena qada juga. Kadar yang termampu. Baki tu, baki serah kepada Allah Ta'ala. Kena usaha qada. Sekadar yang mampu, dia kena usaha bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia qada ma'amkanaka. Para ulama menulis kadar mana yang kamu termampu. Buat satu jadual setiap hari. Qada ni dia tak ada waktu haram. Kita tinggal semayang. Kita nak semayang bila pun boleh. Semayang sunat lepas subuh sampai terbit matahari naik segala tu, tak boleh. Lepas syuruk kadar lebih kurang satu pendapat 28 minit. Tak boleh semayang sunat, tetapi semayang qada boleh. Lepas semayang subuh kita pergi kat satu corner semayang qada, boleh tak? Qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, boleh tak buat sekali? Boleh, dia tak ada tertib. Qada lah lagu banyak mana pun boleh.
Tapi jangan kita bendui sangat lah. Lepas sembahyang subuh kita pergi tepi sekejap lagi duk qada. Orang mau duk tengok apa dia ni sembahyang sunat lepas subuh. Lepas tu pula dia buat pengisytiharaan. Saya ni tinggal sembahyang dulu-dulu ni, saya tu yang duk qada tu. Tak payahlah. Kan kelemahan kita dengan Allah. Jangan kita buka kepada orang lain. Dosa kita dengan Allah. Jangan kita duk cerita ke orang lain. Nak jadi konon-kononnya baik pula nak cerita ke orang kesalahan kita dah. Itu tak bagus. Hadis sebelum ni kita dah belajar dah. Apa yang Allah dah tutup, kita tak boleh buka. Dosa kita dengan Allah ya. Tak payah nak pergi share di Facebook, semua konon nak tunjuk insaf, nak tunjuk bagus, tak payah. Kita dengan Allah. Nabi cela, ada sepotong hadis yang Nabi cela. Allah dah tutup yang dia lakukan dosa pada waktu malam, dan siang hari dia jaharkan, dia buka kepada orang lain. Saya ni bukan nak kata lah, dulu saya ni, dengan bangga pula. Dulu saya ni, mereka kalau cakap lebih, saya bubuh satu penampang. Dosa tu pula, yang nombor 3 pula, sekali kita nanti cerita. Nombor 3 pula, Allah tak akan ampun punya dosa. Melainkan dia kena minta maaf kat orang tu. Dosa yang kedua, dzunubun bainaka wa bainallah. Dosa antara kita dengan Allah. Tadi dosa meninggalkan perkara yang wajib. Kedua, dosa antara kita dengan Allah Ta'ala. Kasyurbil khamar, seumpama minum arak. Melakukan zina, seumpama makan riba. Dosa-dosa ni, maka syarat taubat kita kepada Allah, 3 syarat tadi dah cukup. Kita taubat betul-betul, kita azam tak patah balik, tak mau buat dah lagi dosa tersebut. Kita rasa menyesal dalam hati kita bahawa kita rasa menyesal atas dosa yang kita buat. Kita azam tak mau patah balik kepada dosa tersebut, dan kita tinggalkan dosa tersebut. Maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala akan terima taubat kita, insya-Allah. Baik, yang ni dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa yang ketiga ni yang membimbangkan. Dosa yang ketiga ini, dzunubun bainaka wa bainal ibad. Dosa-dosa di antara kamu dan juga hamba-hamba Allah. Kata Imam Ghazali, wa hadza ashkalu wa as'abu. Yang ni paling rumit dan paling susah. Dosa ni dosa yang paling berat. InsyaAllah nanti bulan depan kita sambung. Kita tengok sikit lagi. Sikit apa habis. Sikit ya. Bulan depan kita sambung panjang sikit. Baik, dosa kita dengan manusia ni, kita sakiti orang lain. Kita ambil barang orang. Kita mengata ke orang. Kita fitnah orang. Kita mengumpat orang. Apa lagi? Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan maruah dia. Dosa ni Allah tak ampun. Habis tu nak buat lagu mana? Tak payah taubat, terus buat ke? Bukan lagu tu. 3 syarat tadi kita kena sempurnakan. Tetapi dia ada syarat yang keempat. Syarat yang keempat, kalau kita ambil barang orang tu, kita kena bagi balik. Allah Ustaz, saya ambil masa tu kat Johor. Lah ni duk ada kat Penang. Masa tu zaman kolej. Lah ni kira nak lepas pada kolej dunia dah. Nak balik jumpa Allah. Mana nak halah nak pergi cari kawan tu. Kena kembalikan balik. Kena usaha ikhtiar untuk kembalikan balik pada dia. Tak dapat jalan, sedekah dengan harapan supaya ganjaran pahala ni Allah hadiahkan kepada dia. Dengan harapan, bukan confirm. Harap-harap yaumul qiyamah nanti Allah Ta'ala dia maafkan kita. Dan pertingkatkan amalan, perbanyakkan amalan. Ini di antara jalan dia. Baik, yang ni insya-Allah pada bulan depan tentang dosa yang ketiga ni kita akan lanjutkan lagi insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Daripada bagi tahu siap sampai insya. Baik, ni nak sambung tahlil sikit ya. Baik, sikit kita buat tahlil secara ringkas.